Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uqlik wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa miqdarihil azim fi kulli lamhati wa nafasin nadada mawasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan muazzin, barisan rijatan kuasa Masjid Al-Mustaqim, seterusnya muslimin yang hadir pada hari ini. Pertama-tamanya dan buat selama-lamanya, sama-sama kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana kita masih lagi diberi kehidupan oleh Allah sehingga kita dapat bertemu dengan tahun baru hijrah, bulan Muharram. Apatah lagi kita juga menyambut 10 Muharram, yang mana direbut peluang oleh beberapa muslimin dan muslimat untuk berpuasa pada hari ini. Alhamdulillah. Moga-moga peluang ini akan terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar dapat kita menjadi hamba kepada Allah sebenar-benarnya. Pada malam ini kita tidak membicarakan tentang hari Ashura, tetapi yang kita nak bicarakan ialah tentang satu surah di dalam Al-Quran. Surah yang pendek, surah yang dihafal oleh semua orang, termasuk juga di kalangan kanak-kanak, iaitu surah Al-Ikhlas. Tentang keistimewaan, kelebihan surah Al-Ikhlas ini, yang mana ia merupakan surah yang begitu besar di dalam Al-Quran, yang tak boleh kita pandang remeh dengan surah ini. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah berfirman sebagaimana di dalam surah tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah. Allah berfirman kepada Habibullah kekasihnya, yaitu Sayyidul Wujud, baginda Nabi SAW, wahai Muhammad, Qul huwallahu ahad, Tuhan kamu itu, Allah itu esa, tidak berbilang-bilang. Allahu samad, Allah lah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat, keperluan kita. Apa saja hajat kita, hanya kita bertumpu kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan dia juga tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada siapa pun yang serupa dengannya. Ayat yang terakhir inilah sama juga dengan salah satu ayat di dalam surah Ashura, ayat yang ke-11, laisa kamislihi syai'un, Allah itu tidak sama dengan makhluk. Surah ini adalah surah yang begitu agung di dalam Al-Quran, kerana ia disebut sebagai surah Tauhid. Surah yang mempunyai 4 ayat, surah ke-112 di dalam Al-Quran, yang mana pendapat daripada Ibnu Mas'ud, Al-Hasan, Atta, Ikrimah dan Jabir, surah Al-Ikhlas ini merupakan surah Makkiyah. Apabila disebut surah Makkiyah,
maka surah ini diturunkan di Mekah Mukarramah. Adapun pendapat daripada Ibnu Abbas, Qatadah, Ad-Dahhak dan juga Al-Sudi mengatakan surah ini adalah surah Madaniyah yang diturunkan di Madinah, yang mengandungi cuma 4 ayat, 15 kalimah, 47 huruf. Setiap yang besar, setiap yang mulia pasti mempunyai banyak nama. Adapun surah Al-Ikhlas ini, kemuliaan dan ketinggiannya, maka sebahagian ulama menyebutkan tentang 20 nama surah ini. Yang pertamanya, sebagaimana yang kita lazim menyebutkan, ia sebagai Al-Ikhlas, nama yang masyhur bagi surah ini. Dinamakan sedemikian kerana ia menceritakan tentang tauhid yang tulus bagi Allah. Kerana kita mentauhidkan Allah, kita mengesakan Allah, menyucikan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita itu tidak berlaku kepada kesyirikan, tasbih ataupun tajsim tentang zat Allah, sifat Allah, af'al perbuatan Allah. Maka itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dhatillah. Fikirkan olehmu tentang makhluk Allah, janganlah kamu fikir tentang zat Allah, kerana kita tidak akan mampu untuk memikirkan tentang zat Allah. Maka menyucikan Allah dari segala kekurangan. Allah itu bersifat kamalan, adapun kita yang mempunyai kekurangan, kelemahan, dan membebaskannya daripada segala kesyirikan. Dan kerana surah ini membebaskan hamba daripada kesyirikan dan neraka. Disebut juga dengan surah At-Tanzil kerana ia diturunkan. Disebutkan juga dengan nama Al-Tajrid kerana sesiapa yang terpahat dengannya akan mengosongkan jiwanya selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tumpuan kita, hajat kita, keperluan kita, hanyalah kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut sebagai surah At-Tauhid, menunjukkan kepada mentauhidkan Allah. Disebut sebagai surah An-Najah kerana ia menyelamatkan pembacanya dari kesyirikan dan azab neraka. Nama yang lain disebut juga sebagai Al-Wilayah kerana sesiapa yang tertambat dengannya akan dikurniakan oleh Allah kewalian. Disebut juga dengan nama An-Nisbah, iaitu penyifatan, kerana di kalangan orang-orang musyrik ketika itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsub lana rabbaka, sifatkan kepada kamu Tuhanmu itu. Maka turunlah ayat ini, kerana tidak boleh menyifatkan Allah Subhanahu wa ta'ala seumpama mengatakan Allah itu bertangan, berkaki, mempunyai jirim, jisim dan sebagainya. Kemudian disebut sebagai ma'rifah kerana sesiapa yang memahami surah ini akan mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut sebagai Al-Jamal, menunjukkan, membuktikan kecantikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah disebutkan innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu maha cantik dan Allah sukakan kepada kecantikan. Disebut sebagai Al-Mukashqishah, yang bermaksud melepaskan daripada kesyirikan dan kemunafikan. Disebut sebagai Al-Mu'awizah, iaitu membentangkan pembacanya, membenteng pembacanya daripada fitnah dunia dan akhirat. Itu sebab sangat-sangat dituntut untuk kita memperbanyakkan membaca surah ini. Disebut sebagai Al-Samad kerana di dalam ayat kedua disebutkan Allahus Samad. Disebut sebagai Al-Asas kerana inilah merupakan asas di dalam agama, ketauhidan kita,
Awaluddin ma'rifatullah, awal kenal agama itu tuan-tuan, kenal dahulu kepada Allah. Di dalam hadis disebutkan, ussisatil samawati wal ardun nabzamu ala qul huwallahu ahad. Diasaskan 7 lapisan langit dan bumi di atas tapak surah ini. Disebut sebagai Al-Maniyah kerana surah ini akan menghalang daripada ditimpa fitnah kubur dan azab neraka. Disebut sebagai Al-Mudaththir, Al-Muttathir, kerana malaikat akan hadir untuk mendengar barang siapa yang seringkali melazimi membacanya. Disebut sebagai Al-Munafirah kerana syaitan-syaitan lari bertempiaran apabila ia dibaca. Disebut juga dengan nama Al-Bara'ah kerana ia membebaskan dari kesyirikan. Nama yang lain disebut sebagai Al-Muzakirah kerana ia mengingatkan hamba tentang tauhid yang tulus. Bukankah baginda Nabi SAW menanamkan tauhid kepada para sahabat selama 13 tahun sehingga terpahat tulus ikhlas mereka itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut sebagai Al-Munawirah kerana ia menerangkan hati, dan disebut juga sebagai Al-Insan kerana keperluan manusia kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah ini mengandungi rukun-rukun akidah dan syariat Islam yang terpenting, iaitu mentauhidkan Allah, mensucikannya, menyifatkannya dengan sifat-sifat kamalat iaitu kesempurnaan, dan menafikan kewujudan sekutu baginya. Berkata para ulama, surah ini menjelaskan tentang hak-hak Allah sebagaimana surah Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar, yang menjelaskan tentang hak-hak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat begitu banyak kelebihan-kelebihan di dalam surah Al-Ikhlas ini. Kerana ini sabit di dalam hadis yang sahih yang meriwayatkan tentang kelebihan dan fadilat surah Al-Ikhlas ini. Dia berbanding dengan surah-surah yang lain walaupun pendek, ya. Di antara fadilatnya tuan-tuan ialah sifat Ar-Rahman, sifat kasih sayang itu. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ta'ala menyebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'asa rajulan ala sariyah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang lelaki kepada satu kumpulan tentera yang kecil jumlahnya. Jadi lelaki itu fakana yakru li ashabihi fi salatihim fa yakhatumu bi qul huwallahu ahad. Ketika dia menjadi imam, dia membaca surah Al-Fatihah di dalam solat bersama sahabat-sahabatnya dan mengakhiri bacaan selepas Fatihah dengan surah Al-Ikhlas. Ini dilakukan pada tiap-tiap rakaat. Jadi apabila mereka pulang, para sahabat menceritakan kepada Rasulullah SAW, si fulan yang engkau pilih, ya, yang telah engkau utuskan wahai Rasulullah, ketika dia jadi imam lepas Fatihah baca surah Al-Ikhlas. Nanti rakaat kedua baca lagi surah Al-Ikhlas, diikuti dengan surah-surah yang lain. Dalam satu riwayat menyebutkan begitu. Maka Rasulullah SAW apabila diceritakan oleh sahabat tentang perihal mereka itu, maka Rasulullah mengatakan, tanya kepada lelaki itu, tanyakan dia kenapa dia melakukannya. Maka lelaki itu menjawab kepada para sahabat, li'annahuma sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Lelaki itu sebut, saya membacanya kerana ia adalah sifat Allah yang Maha Pengasih dan saya suka membacanya.
Apa kata Rasulullah ketika itu? Ukhbiruhu anna Allahu yuhibbuh. Beritahulah kepada orang yang membaca itu, kata Rasulullah, bahawa Allah mengasihinya. Ini perbuatan sahabat, tuan-tuan, bukan perbuatan Rasulullah yang tidak ada contohnya. Syekh Syuyukina Al-Alamah Syekh Muhammad Al-Amim Al-Harari menyatakan bahawa jika tidak terdapat hadis-hadis lain yang menyatakan tentang kelebihan surah Ikhlas, kecuali hadis ini sudah menunjukkan kelebihan dan ketinggian surah Ikhlas. Cukup dengan hadis ini yang menunjukkan betapa tingginya, betapa mulianya surah Ikhlas. Begitu juga surah ini menjadi penghimpun sifat-sifat salabiyah, iaitu negatif bagi Allah. Salabiyah, salab itu nafi, menafikan Allah daripada perkara-perkara yang tidak layak disbahkan kepada Allah. Maka ulama tauhid melakukan kajian, penelitian dan istiqrar, menyatakan bahawa sifat-sifat salabiyah yang 5 bagi Allah, iaitu wahdaniyah, qidam, baqa, mukhalafatahu lil al-hawadis, dan qiyamuhu binafsi, yang kita belajar dalam pengajian sifat 20. Kesemuanya terdapat dalam surah Al-Ikhlas. Al-wahdaniyah, iaitu esa bagi Allah, terkandung di dalam ayat yang pertama, qul huwallahu ahad. Barang siapa yang membaca surah ini, dia meraih anugerah kasihnya Allah kepadanya. Ini berdasarkan hadis yang menyebutkan bahawa Allah sangat mengasihi orang yang seringkali membaca surah ini. Sebagaimana juga hadis menyebutkan, man kana yuhibbul Qur'ana fahuwa yuhibbullah. Sesiapa yang mengasihi Al-Quran, maka dia mengasihi Allah. Apabila seseorang itu dikasihi Allah SWT, tuan-tuan, maka makhluk yang lain akan turut mengasihi. Bagaimana kita nak mengetahui apakah kita itu dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau Allah kasih dengan seseorang itu, tuan-tuan, maka Allah akan turunkan kepadanya ujian. Allah akan memberikan ujian mengikut kemampuan seseorang itu. Bukankah para nabi merupakan kekasihnya Allah SWT yang diuji, yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian-ujian yang begitu berat yang ditanggung oleh baginda Nabi SAW. Kerana hadis menyebutkan, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Apabila Allah mahukan kebaikan terhadap seseorang, maka dia memberikan ujian kepadanya. Kenapa diberikan ujian? Kenapa ditimpakan bala? Kerana agar kita itu redha dan sabar dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mengasihi surah Al-Ikhlas akan masuk ke dalam syurga. Ini diriwayatkan dengan hadis baginda Nabi SAW yang menyebutkan, inna hubbaka iyyaha ada khalaqal jannah. Sesungguhnya kesukaan kamu kepadanya, iaitu surah ini, memasukkan kamu ke dalam syurga. Dalam satu riwayat daripada Malik, daripada Ubaidillah Ibnu Abdul Rahman, daripada Ubaid, daripada Hunain, berkata, aku pernah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala berkata, aqbaltu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tiba bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mendengar seorang lelaki membaca surah Ikhlas. Abu Hurairah dengan Rasulullah mendengar seorang lelaki membaca surah Al-Ikhlas, maka sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, wajibat, wajiblah, kata Rasulullah. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah, wa ma wajibat, apa yang wajib ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, al-jannah, wajiblah baginya mendapatkan syurga. Surah Al-Ikhlas ini menyamai sepertiga Al-Quran.
Kerana hadis yang menyebutkan wallazi nafsi biyadihi inna halat ta'dilu sulusal Quran, demi jiwaku yang berada di dalam kekuasaannya, sesungguhnya surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran. Pernah satu hari baginda Nabi SAW menyuruh kepada sahabat tunggu dahulu. Seumpama kalau tuan-tuan imam yang ada pada malam ini ataupun pada malam-malam berikutnya, dia kata pada jemaah, tunggu dulu tuan-tuan dan puan, jangan balik dulu, saya nak mengkhatamkan 1/3 Al-Quran. Agak-agak tuan-tuan nak tunggu ke tak nak tunggu? Pakat balik 1/3 Al-Quran. Ini yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Rasulullah keluar bertemu dengan sahabat, lalu Rasulullah mengatakan, aqra'u alaikum sulusal Quran, aku akan membacakan kepada kalian 1/3 Al-Quran. Maka Rasulullah membaca Al-Ikhlas sehingga mengkhatamkannya 1/3 sekali. Kalau 3 kali mengkhatamkan Al-Quran. Rasulullah mengatakan, usyudu, berhimpunlah kalian, fa inni sa'aqra'u alaikum sulusal Quran, berkumpullah kalian kerana saya akan membacakan kepada kalian 1/3 Al-Quran. Kalau kita cabut ya tuan-tuan, bila nak balik ni kalau 1/3 Al-Quran? Maka orang ramai pun berhimpun kepada Rasulullah SAW keluar membaca surah Al-Ikhlas. Maka Rasulullah mengatakan, inni qultu, sesungguhnya saya katakan kepada kalian tadi, saqaru alaikum sulusal Quran ala wa innaha ta'dilu sulusal Quran, bahawa saya akan membacakan kepada kalian 1/3 Al-Quran. Ketahuilah sesungguhnya surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran. Ada juga surah-surah yang lain yang begitu besar fadilatnya kalau kita baca tuan-tuan. Di antaranya surah Zulzilat, iza zulzilat ta'dilu nisfal Quran. Surah Zulzilat menyamai 1/2 Al-Quran. Surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran. Adapun qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu'al Quran, menyamai 1/4 Al-Quran. Itu sebab kita di dalam sembahyang-sembahyang sunat, jangan kita perlekehkan surah Al-Ikhlas ini. Saya ingat di tempat saya tuan-tuan, di Negeri Sembilan, biasanya mereka kalau solat tarawih rakaat kedua, mereka akan membaca surah Al-Ikhlas 3 kali setiap rakaat, selama yang dibuat 20 rakaat tersebut. Baik. Dan kenapa disebut 1/3 Al-Quran? Kerana maksud yang tertinggi, sebagaimana Imam Ar-Razi mengatakan mengenai zat Allah, sifat-sifatnya dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa yang nak doanya mustajab tuan-tuan, bacalah surah Al-Ikhlas. Ada seorang lelaki yang di dalam solat ketika itu dia membaca doa, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu dengan bahawasanya aku menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Engkau yang Maha Esa, lagi menjadi tempat tumpuan sekalian manusia yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada baginya yang setara dengannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, wallazi nafsi biyadihi laqad salahu bismihil azam alladzi iza suila bihi mu'ta wa iza dunya bihi ajaba. Demi diriku yang berada di dalam kekuasaannya, sesungguhnya dia telah memohon kepada Allah dengan namanya yang agung, yang apabila dia meminta dengan nama itu, Allah pasti akan mengurniakan permintaannya, dan apabila dia berdoa dengannya, pasti Allah akan memustajabkannya. Nak dapat doa mustajab, jangan lupa untuk memasukkan surah Al-Ikhlas. Begitu juga kalau kita ditimpa sakit tuan-tuan,
Ini akan menyelamatkan kita daripada fitnah kubur. Kerana di dalam satu riwayat oleh Imam At-Tabrani dan Abu Naim mengatakan Rasulullah bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad fi marihi alladhi yamutu fihi lam yuntan fi qabri. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas ketika sakit yang membawa kematian, nescaya dia tidak akan difitnah di dalam kubur dan mendapat keamanan daripada himpitan kubur, dan malaikat memikulnya dengan tapak-tapak tangan mereka sehingga dia melepasi sirat al-mustaqim dan sampai kepada syurga. Kita kalau ada saudara mara kita sakit, hampir kepada sakratul maut, suruh dia baca surah Al-Ikhlas banyak-banyak. Surah Al-Ikhlas ini juga boleh menambahkan rezeki. Kerana hadis menyebutkan man qara'a qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilahu nafatil faqra an ahli zalika munzil. Sesiapa yang membaca surah Al-Ikhlas ketika memasuki rumahnya, nak masuk rumah tuan-tuan, nanti balik sebelum masuk ke dalam rumah, bacalah sekali surah Al-Ikhlas, akan ternafilah kefakiran daripada penghuni rumah tersebut. Ini diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Musa Al-Madini daripada Sa'il Ibn Sa'ad radhiyallahu ta'ala berkata, ada seorang lelaki datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'ala rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasaka ilaihi faqra wadihil ma'isha. Ya. Lalu mengadu kepada baginda tentang kefakirannya, kesempitannya hidupnya, apatah lagi PKP ni kan, ramai orang susah, ramai orang mengeluh tentang rezeki. Maka lelaki ini mengadu tentang kefakirannya, kesusahannya, rezeki tak masuk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada lelaki itu, iza dakhalta manzilaka fasallim in kana fihi ahadun aw lam yakun fihi ahad summa salim alayya waqra'u qul huwallahu ahadun marratan wahidatan. Apa kata Rasulullah? Apabila kamu memasuki rumah kamu, maka hendaklah kamu memberikan salam, sama ada dalam rumah tu ada orang atau tidak. Kalau ada orang, kita bagi Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada orang, Assalamualaikum Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ucapkanlah salam ke atasku, kata Rasulullah, dengan bersalawat kepada baginda Nabi SAW. Kemudian membacalah surah Al-Ikhlas sekali. Lalu lelaki itu melakukannya, maka Allah menurunkan rezeki yang banyak ke atasnya sehingga melimpah kepada jiran dan kaum kerabat. Tuan-tuan, nak berkat rezeki dengan surah Al-Ikhlas. Adapun surah Al-Ikhlas ini juga boleh menjadi satu pengampunan dosa-dosa kita. Kerana disebut di dalam Sahih Al-Bukhari daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man qara'a kullu yawmin mi'atain marrat qul huwallahu ahad mahallahu anhu dhunubu 50 sanah illa an yakuna alaihi dain. Sesiapa yang membaca pada setiap hari surah Al-Ikhlas sebanyak 200 kali, nescaya Allah memadamkan dosa-dosanya selama 50 tahun kecuali dia mempunyai hutang. Surah Al-Ikhlas ni juga akan memasukkan seseorang di dalam syurga. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala menyebutkan, sesiapa yang nak tidur nanti balik nanti malam kita tidur tuan-tuan. Tidur cara Rasulullah dengan sebelah lambung kanan menghadap ke arah kiblat, adapun tangan kanan kita letakkan pada pipi kita. Kemudian bacalah surah Al-Ikhlas 100 kali. Maka pada hari kiamat nanti Allah berfirman kepada orang yang membaca itu, ya abdi udkhul ala yaminikal jannah. Masuklah kamu, wahai hamba-Ku, kata Allah, masuklah kamu ke dalam syurga dengan mendahulukan bahagian kanan kamu. Allahu Rabbi. Nak tidur baca 100 kali bukan susah pun kalau kita seringkali membacanya. Begitu juga kalau kita nak menyelamatkan ahli-ahli kubur. Ahli-ahli kubur ini
yang mengharapkan pertolongan daripada kita, sebagaimana daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala mengatakan Rasulullah bersabda, man marra ala maqabiri wa qara qul huwallahu ahad ihda asyaratan marratan thumma wahaba ajrahu lil amwat u'tiya minal ajri bi'adadil amwat. Sesiapa yang melalui kawasan perkuburan dan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, kemudian dia menghadiahkan pahalanya untuk orang-orang yang telah meninggal dunia tersebut, nescaya dikurniakan kepadanya balasan pahala sebanyak mayat-mayat tersebut. Subhanallah, besar surah Ikhlas ini. Begitu juga orang yang membaca di dalam solat 100 kali di dalam solat atau pada masa yang lain, nescaya Allah menulis baginya pembebasan daripada api neraka. Ini walaupun surah ini nampak lekeh, kadang-kadang orang malu kan nak baca surah ni. Adapun baginda Nabi SAW seringkali membacanya pada malam Jumaat. Malam Jumaat Rasulullah membaca pada waktu maghrib rakaat pertama surah Al-Kafirun, rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Ini dibaca oleh baginda Nabi SAW. Begitu juga nak melindungi diri kita daripada kejahatan, sama ada kejahatan daripada makhluk-makhluk yang kita tidak lihat ataupun yang kita lihat, sebagaimana di dalam Sahih Bukhari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala menyebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi qara'aha ma'al muwazzatain wa masaha mastata'a min jasadi. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring di tempat tidurnya, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Ikhlas bersama al-muwazitain, iaitu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lalu Rasulullah menyapu apa yang dapat dicapai dari seluruh badannya dengan menadah tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kelebihan-kelebihan surah Al-Ikhlas, yang mana barang siapa yang membacanya 10 kali, maka Allah SWT akan membina sebuah maligai baginya di dalam syurga. Kalau baca 20 kali dapat 2 maligai, tuan-tuan. Baca 30 kali 3 maligai di dalam syurga. Subhanallah, ini anugerah Allah Subhanahu taala. Sehingga kan Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan kepada Rasulullah, kalau begitu ya Rasulullah, kami akan memperbanyakkan membaca surah Al-Ikhlas ini. Allahu aqsaru wa atiyadu. Allah itu lebih banyak, kata Rasulullah, dan lebih baik anugerahnya daripada itu. Allah akan beri anugerah yang lebih lagi kalau orang yang membacakan surah Al-Ikhlas ini dengan sepenuh hati, mengharapkan redha daripada Allah SWT. Ada satu kisah di mana seorang wanita yang senantiasa dapat hadiah 1000 surah Al-Ikhlas daripada anaknya. Maka salah seorang bermimpi tentang wanita itu, di dalam sebuah mangkuk tembaga ada butir-butir mutiara. Ada butir mutiara yang dalam keadaan lengkap, ada yang tidak lengkap. Yang tidak lengkap itu kerana bacaan yang tidak teratur, tetapi tetap juga Allah bagi kepada wanita tersebut, iaitu surah Al-Ikhlas ini. Itulah kelebihan surah Al-Ikhlas, yang kalau kita membacanya dan kita melaziminya, kita akan mendapat kedudukan yang tinggi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam satu riwayat menyatakan, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas 100 kali di dalam solat, dapat pembebasan daripada api neraka. Kalau dibaca 1000 kali, maka sesungguhnya dia telah membela dirinya daripada Allah. Saya teringat ada salah seorang jiran saya ketika di kampung itu, dia minta anak dia baca surah Al-Ikhlas banyak-banyak ketika dia hampir kepada sakaratul maut. Ketika itu dia mengatakan kepada anaknya, dia melihat sesuatu yang begitu indah, begitu cantik sekali, tuan-tuan. Allahu Rabbi. Minta anak baca surah Al-Ikhlas ketika dia hampir kepada sakaratul maut. Surah Al-Ikhlas takkan kita tak mampu untuk membacanya. Surah yang sangat pendek,
hanya 4 ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu juga kita hadiahkan kepada ahli-ahli kubur yang mereka itu mengharapkan pertolongan daripada orang-orang yang hidup. Jadi itulah begitu banyak, kerana rahmat Allah itu begitu luas. Barang siapa yang benar-benar mentauhidkan Allah dengan surah Al-Ikhlas, surah yang mengesakan Allah, bagi menjawab golongan-golongan Trinity yang telah menisbahkan Allah kepada yang tidak selayaknya bagi Allah, sedangkan Allah itu maha suci daripada sifat-sifat kekurangan. Allah itu kamalat, Allah itu maha sempurna, yang lemah hanya kita. Jadi cukup sekadar itu. Hampir dah nak masuk kepada waktu isyak, tuan-tuan. Sama-samalah pada 10 Muharram ini, dan lepas dah kita dah masuk sebelum Muharram. Kita berdoa kepada Allah SWT agar pertemuan kita pada malam ini akan mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Taala, dan kita mengakhirinya dengan doa mendapat rahmat keberkatan dalam majlis ilmu sebegini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal lahum fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la mahruma wa la matruda. Allahumma zidna wa la tanqusna wa atina wa la tahrimna wa qrimna wa la tuhinna wa asirna wa la tusir alaina wa ardina warda'anna wa'fu'anna ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada malam ini pertemuan yang dirahmati, dan perpisahan kami selepas ini nanti ya Allah perpisahan yang terpelihara. Dan janganlah Engkau biarkan ya Allah apa yang ada pada kami juga yang ada beserta dengan kami, juga mereka yang bersama kami mendapat penderitaan dan kegagalan. Ya Allah, berikanlah kelebihan kepada kami, jangan Engkau kurangkan ya Allah. Ya Allah, berilah kelebihan kepada kami, jangan Engkau kurangkan ya Allah. Anugerahkan kepada kami, jangan Kau kecewakan kami juga, jangan Kau hina kami ya Allah. Panjangkanlah umur kami ya Allah, dan janganlah dihina kami. Peliharalah kami, keluarga kami, dan ampunkanlah kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai yang paling mengasihani daripada segala yang mengasihani. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia memang sampai isyak ni. Ngap apa? Ngap.